Industri nenas dekat Malaysia ni sebenarnya dia bermula seawal tahun 1920-an. Dia bermula di bawah kelapa dan juga getah pada kecil. Pada tahun 1930-an, industri nenas kanding ni mula. Pada ketika itu bertambah rancaklah penanaman dibuat, di mana keperluan untuk bahan mentah untuk diproses di kilang itu ada permintaan kat situ. Oleh kerana industri ini bersifat progresif, maka pada tahun 1957 kerajaan melihat ada keperluan untuk ditubuhkan satu agensi untuk memastikan pembangunan itu lebih berfokus. Dan oleh kerana itu pada tahun 1957 ditubuhkan Lembaga Perusahaan Nenas Tanah Melayu pada ketika itu. Fokusnya lebih kepada membangunkan industri pengertinan nenas atau nenas kanding. Pada tahun 1990 tu, Lembaga Perusahaan Nenas Tanah Melayu ni dijenamakan semula dengan meletakkan jenama Lembaga Perindasian Nenas Malaysia sehingga sekarang. Itu dari segi sejarah bagaimana lembaga nenas ini ditubuhkan. Untuk menentukan hala tuju, kita kena melihat di mana kita, bagaimana kita bermula dan sekarang kita ni duduk di mana dan ke mana kita harus pergi. Kita bermula daripada sara diri dan sekarang nenas ini bukan dianggap sebagai tanaman sara diri tetapi tanaman yang komersial. Lebih-lebih lagi dalam RMK 11 sendiri, apabila nenas ini telah disiharkan sebagai sumber kekayaan baru. Status kita sekarang, portion untuk segmentation pasaran kita bagi nenas segar ada 80%, untuk nenas kanding 20%. Nilai industri nenas ni sebenarnya lebih daripada 1 bilion, di mana antara 500 hingga 600 juta sahaja itu adalah nilai ekspor kita, dan selebih daripada itu domestik. Dalam RMK 12 kita rancang dalam tempoh 5 tahun mendatang ni, daripada 16,000 hektar pencapaian RMK 11, kita akan berganjak dalam RMK 12 menjadi 20,000 hektar dengan portion variety yang perlu ditanam, di mana MD2 50%. Bagaimana kita nak capai? Nak luaskan tanaman, kita perlukan tanah. So berapa banyak tanah kita ada? Dan tanah yang ada pun di Malaysia sekarang ni banyak ditanam dengan komoditi-komoditi lain. Apa yang kita buat strategi sekarang ni adalah, oleh kerana nenas ni special sebab dia bukan saja boleh ditanam secara monokrap, tetapi dia boleh ditanam secara interkrop. Jadi kita ambil semangat ini di mana kita menjalinkan kerjasama dengan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan dan juga swasta, estet-estet yang besar umpamanya. Ini strategi kita. Penumpuan kita juga dalam RMK 12 masih sama, di mana kita masih memegang lagi strategi untuk cuba mengurangkan, kalau tak membasmi pun kita nak mengurangkan kemiskinan. Tumpuan kita lebih kepada kumpulan-kumpulan G40. Tetapi kaedah dan juga cara pelaksanaan di peringkat mereka itu kita tingkatkan dengan teknologi-teknologi yang ada supaya mereka jadi lebih cekap, mereka jadi lebih komersial dan produk mereka menjadi lebih berdaya saing. Bagi tujuan pengurusan yang lebih cekap, pekebun-pekebun kecil ni kita kelompokkan. Jadi kita satukan mereka dalam bentuk pengurusan, operasi, persatuan dan sebagainya. Dan saya harap daripada persatuan yang ditubuhkan, dia akan mewujudkan satu konsorsium. Dalam masa yang sama, kita juga memperkasakan lagi industri asas tani ataupun downstream activity. Jadi pemprosesan nenas ni bukan sahaja kita memberi tumpuan kepada buah nenas itu sendiri, tetapi kepada sisa-sisanya seperti pokok, daun, batang dan sebagainya. Dan apa yang kita buat, kita jadikan dia sebagai produk industri asas tani yang bukan makanan. Sebagai contohnya, kita jadikan daripada daun itu, kita jadikan benang nenas. Daripada benang tu dia akan jadi kain. Kita ada kertas, kita buat sisa ni daripada daun, pokok yang ada tu, dia boleh jadikan kertas. Kita boleh jadikan dia pharmaceutical sebab khasiat dalam buah nenas tu sendiri, di mana dia mengandungi satu enzim yang sangat bernilai, sangat baik untuk tubuh kita, antioksidan yang sangat tinggi, anti radang dan sebagainya, iaitu satu enzim yang disebut sebagai enzim rombik. Waste itu dijadikan satu produk yang bernilai tinggi dan boleh memberikan hasil yang baik dalam pendapatan petani, dan dia akan keluar daripada kepompong kemiskinan mereka. Harapan saya dalam industri nenas ni, saya nak melihat satu hari nanti lebih bernilai tinggi, satu komoditi yang
sederhana, tetapi dia boleh memberikan nilai tambah yang besar. Sebagai agensi kerajaan yang bertanggungjawab, kita akan berikan servis kita sebaik mungkin.